Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan masuk bab satu, bab satu, warisan negara bangsa. Okey, warisan negara bangsa. Okey, so perkara pertama yang kita akan sentuh ialah tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Sebelum itu kita nak tahu dulu, bila kamu dengar warisan, warisan maksudnya satu benda, satu perkara yang kita ikut kan. Kalau kefahaman kita macam itulah, yang kita ikut turun-temurun daripada generasi ke generasi. Contohnya macam budaya pakaian Melayu, daripada dulu pakai baju kurung sampai hari ni. So sama lah juga, warisan maksudnya perkara yang diikut daripada dulu dan seterusnya. Okey. Okey, baik. So kita nak tengok latar belakang negara bangsa. Okey, bila kita sebut negara bangsa, negara satu identiti, dalam kata satu identiti yang punya kerajaan, satu identiti yang ada politik di dalamnya, satu identiti yang ada orang mentadbir di dalamnya, yang dalamnya ada rakyat, yang dalamnya ada undang-undang dan sebagainya. So itu kita katakan negara. Bangsa pula boleh kita katakan satu kelompok masyarakat yang ada budaya yang sama, contohnya dari segi bahasa ke, dari segi makanan dan sebagainya. So kita nak tengok sekarang latar belakang. Latar belakang maksudnya sebelum kedatangan barat, macam mana negara bangsa kita ni, bagaimana terbentuknya negara bangsa kita ni. Okay, next. Baik, sebelum kita nak tengok ciri-ciri negara bangsa yang ada pada negara kita, kita nak tengok dulu kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan ala-ala Melayu terdahulu. Okay, kalau kita tengok abad yang pertama bermula dengan kerajaan Funan, diikuti abad kedua kerajaan Champa. Kamu semua pernah dengar benda ni ya, kamu belajar dulu di tingkatan 2. Abad ketujuh kita ada kerajaan Sriwijaya. Okay? Dan yang seterusnya abad kelima kita ada Kesultanan Melayu Melaka, dan abad ke-16 kita ada Kesultanan Johor Riau. Sebenarnya banyak kerajaan-kerajaan lain, tetapi ini antara kerajaan-kerajaan Melayu yang dikatakan hebat, yang mempunyai satu ciri negara bangsa yang hebat. Maksudnya ada pemimpin yang hebat, rakyat yang hebat, undang-undang yang hebat. So ciri-ciri ini diikuti oleh kerajaan-kerajaan selepas-selepas dia. Okey. Okey, baik. So kita tengok ciri-ciri negara bangsa. Sebelum itu kita tengok dulu, bila kita sentuh saja kerajaan alam Melayu yang tadi kita sebutkan, kerajaan alam Melayu ni. Okay, bila kita kata saja kerajaan alam Melayu, okey, alam Melayu ni sangat, bukan tanah Melayu alam Melayu maksudnya satu kawasan yang sangat-sangat luas ya. Ada orang kenali alam Melayu sebagai Nusantara, ada orang kenali alam Melayu sebagai Kepulauan Melayu ataupun Dunia Melayu. Okey, yang boleh dikatakan alam Melayu ni hampir keseluruhan Asia Tenggara yang boleh menghubungkan antara China dan juga India. So itu alam Melayu. Nanti kamu bila kita sebut alam Melayu bukan tanah Melayu, alam Melayu luas. Jadi antara kerajaan-kerajaan yang terdapat di alam Melayu yang kita sebut tadilah kerajaan Funan, kerajaan Sriwijaya dan sebagainya. Okay. Next. Okey, so sekarang kita nak tengok ciri-ciri kerajaan, ciri-ciri negara bangsa, ciri-ciri negara bangsa ala Melayu. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 4. Ini bukan ciri-ciri negara bangsa tanah Melayu. Ini alam Melayu yang kita sebut tadi, Funan, Champa semua tu kan. Macam mana ciri-ciri yang terdapat di dalam dia yang menyebabkan boleh terbentuk satu kerajaan yang hebat, boleh terbentuk negara bangsa yang hebat. So ciri yang pertama ialah raja. Okey. Raja.
Okay, ciri yang pertama raja. Raja dia kata kat sini, raja merupakan tonggak utama kerajaan. Tonggak. Bila kata tonggak maksudnya ketua. Okay, ketua, leader. Tonggak maksudnya ketua. Maksudnya dalam pemerintahan, ketua berada di sinilah, raja berada di situ. Okey, kedudukan raja diperkukuh dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh pembesar. Maksudnya, kedudukan raja ni, dia punya pentadbiran dia yang hebat dan sebagainya. Macam mana boleh berlaku macam tu? Sebab ia dibantu oleh pembesar-pembesar di dalam pentadbiran. Dan raja pada zaman kerajaan Melayu itu, dia memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Rakyat dia sangat-sangat taat kepada dia. Sebab raja pada masa itu dianggap suci. Pada masa ni kerajaan Funan, kerajaan Campur Sriwijaya, mereka lebih kepada pengaruh agama Hindu Buddha. So raja dianggap ditaati dan dianggap suci. Contohnya dikatakan kat sini, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Ini pengaruh agama Hindu. Dia ada Dewa Brahma, Dewa Siva, Dewa Vishnu. So raja tu dianggap seperti Tuhan. So ditaat, diikut apa saja yang raja kata. Okey, ciri yang kedua ialah undang-undang. Ini masuk dalam SPM 2021 ni. Okey, so dari segi undang-undang pula, ciri yang kedua undang-undang. Undang-undang dalam sebuah negara tu mesti ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, habis negara tu huru-hara. So sama kerajaan alam Melayu yang dulu, kerajaan campur Funan yang wujud pada abad yang pertama, abad ke-7 dan sebagainya, mereka dah ada undang-undang. So undang-undang inilah yang menjamin kesejahteraan kerajaan tersebut. Okey. Selain itu juga undang-undang terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Maksudnya apa? Terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh maksudnya kawasan yang raja tersebut ada kuasa lah. Kawasan yang raja tersebut ada kuasa di bawahnya. So undang-undang yang raja create ni, yang raja buat ni akan terpakai di seluruh wilayah dia. Yang mana ada pengaruh dia, yang mana mengaku dia raja akan ikut undang-undang yang dibuat oleh raja ni. Okey, yang seterusnya undang-undang yang mereka buat juga dijadikan sebagai panduan dalam mentadbir kerajaan. Contoh dekat kat sini, kerajaan Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Kerajaan Majapahit ni di sebelah mana? Belah-belah Jawa sana. Dia mengamalkan undang-undang yang dipanggil Kutara Manawa. Okey, so ciri yang ketiga ialah wilayah pengaruh. Apa maksud wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh merupakan satu kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contoh kita kata kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni kalau kita tengok dia punya kawasan adalah di kawasan Thailand kerajaan Funan ni. Tapi dia punya pengaruh dia punya kuasa dia sangat-sangat luas daripada Sungai Mekong, Teluk Chamran, Selatan Myanmar, Segenting Kroy, ini semua kawasan wilayah pengaruh kerajaan Funan. So wilayah-wilayah ni, rakyat-rakyat yang terdapat di wilayah Sungai Mekong, rakyat yang terdapat di Teluk Chamran semua tu mesti menerima dan memperakui raja, pemerintahan raja kerajaan Funan. Walaupun pusatnya berpusat di Sungai Mekong, tapi kawasan-kawasan yang dia takluk tadi, yang dia berkuasa tadi, kena mengaku dia tu raja, dia tu pentadbiran, so kena ikut cara dia, kena ikut undang-undang dia. Okay, so maksud wilayah pengaruh adalah kawasan yang rakyatnya menerima. Ada dua kata kunci, menerima dan memperakui pemerintahan raja tersebut. Okey, dan ciri yang terakhir dalam sesebuah negara bangsa ialah rakyat. Rakyat maksudnya penduduk yang terdapat dalam sesebuah wilayah. Maksud penduduk yang terdapat dalam sebuah kawasan, dalam sebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contoh macam tadi kita kata Funan kan. So rakyat-rakyat yang terdapat di Sungai Mekong, rakyat yang terdapat di Teluk Chamran, rakyat yang terdapat di selatan Myanmar semua,
itu kita panggil sebagai rakyat. Mereka setia kepada Raja Funan, mereka tidak mendahaka kepada Raja Funan. Contoh lain yang diberi dekat sini ialah rakyat Sriwijaya. Rakyat Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 4. So ada ni kita panggil ni. Inskripsi Telaga Batu. Inskripsi tu maksudnya batu bersurat, ya, batu bersurat yang mana dalam kerajaan Sriwijaya ni mereka ada satu upacara untuk mengikat orang kata ketaatan rakyat terhadap Sriwijaya supaya pembesar-pembesar yang dilantik tidak menderhaka kepada, tidak tikam belakang raja dia. So dia buat satu upacara minum air sumpah. Dekat inskripsi ni ada 7 kepala ular. Kalau kamu tengok dalam buku teks clear sikit lah, ada 7 kepala ular. So akan ada lah macam orang kata Tok Bomo kan, Tok Bomo kita panggil. Akan baca mantra-mantra inskripsi, kita kata tadi inskripsi apa? Batu bersurat. Dekat sini akan ada mantra-mantra lah, ada doa-doa dia. So akan ada orang yang macam kita kata mahir dalam bidang ni, ataupun kita kata dia punya ketua agama dia lah, orang yang hebat dalam agama tu akan melaksanakan upacara ni. Dia akan tuang air di atas kepala-kepala ular ni, so akan jatuh air tersebut melalui orang kata kat sini ada mantra-mantra ataupun doa-doa tu, dan air itu akan terkumpul di bawah ni. So air ini akan diminumlah oleh pembesar-pembesar yang dilantik oleh raja-raja tersebut, supaya dengan katanya bila minum air tu pembesar tu akan setia kepada raja. Okay. Baik. So yang seterusnya, so ada 4 ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. So saya bagi dia punya akronim dia, saya buat Raja Uda Wira. Raja ciri yang pertama, Uda merujuk kepada undang-undang, Wi ni merujuk kepada wilayah pengaruh, dan Ra ini merujuk kepada rakyat. Raja Uda Wira. So huraian ni macam mana? Bila kamu faham, kamu boleh buat huraian dengan baik. Tak payah nak hafal ayat hukum, tak apa, kamu boleh hurai dengan baik. Itu adalah ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu yang merujuk kepada Kerajaan Funan, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Campur, Kerajaan Majapahit. Sekarang ni pula kita akan tengok next. Ini elemen kebat, jadi kita akan buat sama-sama. Sekarang ni pula kita nak tengok ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Tadi Alam Melayu, sekarang ciri-ciri yang terdapat dalam Kesultanan Melaka. Sebelum kita masuk kepada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melaka, kita tengok tadi ciri-ciri negara bangsa yang terdapat pada Kerajaan Alam Melayu, Campur, Sriwijaya semua tu diikuti, ya. Orang kata contoh, ciri-ciri negara bangsa Funan diikuti oleh Kerajaan Campur. Kerajaan Sriwijaya pula ikut tiru daripada Campur. Cuma setiap kerajaan tu dia akan buat improvement. Undang-undang, contoh undang-undang Campur dia lemah dekat mana, Sriwijaya akan improve lagi dari segi undang-undang tu. Tapi ciri-ciri dia akan ambil daripada kerajaan-kerajaan terdahulu. So dia kata kat sini, ciri-ciri negara bangsa telah membawa kesejahteraan. Kesejahteraan tu maksud kemakmuran, keamanan, kemajuan kepada empayar Sriwijaya. Dan akhirnya ciri-ciri negara bangsa yang terdapat di dalam Kerajaan Sriwijaya ini telah diwarisi, maksudnya diikuti oleh Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi Kesultanan Melaka dia buat penambahbaikan lagi dengan menyerapkan ciri-ciri lain
untuk memperkukuhkan lagi Kesultanan Melayu Melaka. Dan akhirnya Kesultanan